Beliau merupakan seorang jenius dalam pelbagai bidang, terutamanya dalam bidang perubatan. Tanpa sumbangan dan jasa beliau, mungkin perubatan dunia moden tak sehebat hari ini. Assalamualaikum dan salam Melaka bersejarah. Alhamdulillah kita dipanjangkan umur untuk berjumpa lagi hari ni. Baru-baru ni aku ada terbaca satu artikel yang membuatkan aku impress gila dengan kehebatan seorang tokoh Islam ni. Jadi aku rasa hari ni aku nak kongsikan cerita pasal seorang tokoh Islam yang jenius yang bernama Ibnu Sina. Nama penuh beliau ialah Abu Ali Husin bin Abdullah bin Hasan bin Ali bin Sina. Beliau dilahirkan dekat Bukhara, Uzbekistan pada tahun 980 Masihi bersamaan 370 Hijrah. Kalau dekat Eropah atau dunia barat senang kata kan, beliau dikenali dengan nama Avicenna. Menurut catatan sejarah, ayah Ibnu Sina ni merupakan seorang pengawas Harmaisan dekat Bukhara. Ibnu Sina ni Allah bagi kebolehan dekat beliau untuk hafal semua benda dengan senang. Memang jauh berbeza dengan aku. Ingatan aku tak cukup kuat untuk menghafal. Nombor telefon aku pun dah 4 tahun pakai, baru sekarang boleh hafal. Kalau tak kang manjang orang minta nombor je, mesti kena buka handphone. Padahal nombor sendiri ni. Sebab tu aku akan bawa buku nota aku ke hulu ke hilir. Sebab apa? Bila ada benda penting macam ilmu ke, idea ke, apa-apa yang penting kan, aku akan terus tulis. Dah. Video ni bukan nak cerita pasal aku. Oleh kerana Ibnu Sina ada kebolehan menghafal, beliau dah jadi hafiz Al-Quran masa umur 10 tahun. Beliau berguru dengan Natili yang ajar ilmu asas dunia. Sampailah ilmu Ibnu Sina tu sendiri dah lebih power daripada guru beliau masa umur 14 tahun. Ibnu Sina ni banyak belajar sendiri daripada catatan penulis-penulis zaman Helenistik macam falsafah, logik, sains dan hasil kerja Euclid, ahli matematik bangsa Greek. Beliau juga mendalami ilmu undang-undang Islam dan mengkaji hubungan di antara ilmu sains dan juga Islam. Selain tu, beliau selalu juga join ayah beliau dalam perbincangan intelektual dengan ulama'-ulama' lain. Masa umur 16 tahun, Ibnu Sina start terjebak dengan bidang perubatan sebab beliau rasa ilmu medik ni adalah ilmu yang mudah. Kalau ada budak medik yang tengok video aku ni, korang rasa ilmu medik ni mudah ke tak? Tapi Ibnu Sina ni memang jenius, sebab tu beliau rasa mudah. Lagi satu, Ibnu Sina ni seorang yang warak. Beliau memang banyak spend time untuk minta tolong dengan Allah untuk selesaikan semua masalah yang tengah bermain dalam kepala beliau. Masa umur 17, beliau dah start merawat orang dan jadi pengamal perubatan yang dihormati masa umur 18 tahun. Nak jadikan cerita, masa tu Noh bin Mansur, pemerintah dinasti Samaniyah, jatuh sakit disebabkan penyakit dalam perut. Dah berpuluh-puluh doktor datang, tapi tak baik-baik juga perut raja ni. Disebabkan Ibnu Sina dah famous sebagai pakar dalam bidang perubatan, jadi Raja Noh panggil Ibnu Sina untuk rawat penyakit baginda. Dengan izin Allah, penyakit baginda pun sembuh dan membuatkan ramai orang terkejut dengan kehebatan Ibnu Sina. Lagi naik nama Ibnu Sina sebab doktor lain yang lagi senior pun tak boleh nak buat. Ibnu Sina relax je settle kan. Jadi Raja Noh ni nak bagi kekayaan dekat Ibnu Sina, tapi Ibnu Sina tak heran dengan duit semua ni. Beliau cuma minta kebenaran nak gunakan perpustakaan besar Samanid. Jadi untuk balas jasa Ibnu Sina, Raja Noh lantik Ibnu Sina sebagai tabib diraja dan beliau boleh gunakan perpustakaan diraja yang ada 30,000 kitab yang ada macam-macam jenis ilmu. Pada tahun 1000 Masihi, ayah Ibnu Sina telah meninggal dunia dan apabila berumur 21 tahun, beliau mula menulis buku ilmu. Ada beberapa riwayat mencatatkan beliau dikatakan menulis lebih kurang 7 buku dalam setahun. Total buku yang pernah dihasilkan dalam 456 buah, tapi yang wujud lagi sampai sekarang ni ada 250 je. Hasil karya beliau ni bukan dalam perubatan je, banyak lagi bidang lain macam matematik, geometri, astronomi, fizik, metafizik, fiologi, muzik dan juga puisi. Kebanyakan penulisan beliau dalam bahasa Arab, walaupun bahasa ibunda beliau ialah bahasa Parsi. Sebab masa zaman tu, bahasa Arab dah famous sebagai bahasa intelektual dan banyak sumber rujukan ilmu dalam bahasa Arab. Jadi, pada zaman tu, yang mana jenis-jenis ni mesti pandai bahasa Arab
sebabnya. Kehidupan Ibnu Sina ni start berubah bila Nuh bin Mansur mangkat. Kemangkatan baginda dah menyebabkan kerajaan Samaniyah ni makin goyah dan makin huara sebab banyak pemberontakan yang berlaku dekat sana. Jadi Ibnu Sina ni merantau pergi ke Jurjan dan kedatangan beliau disambut dengan baik oleh pemerintah Jurjaniyah. Ibnu Sina terus diangkat menjadi ahli akademi ilmu yang secara tak langsung dah bagi peluang lagi kepada beliau untuk cari ilmu yang baru. Masa nila beliau start tulis karya teragung beliau iaitu Al-Kanun fi Al-Tib. Beliau juga ada seorang kawan yang bernama Abu Ubaidah Al-Jujani, seorang ahli fiqh. Abu Ubaidah ni akan tulis semua benda yang Ibnu Sina cakap, lagi-lagi benda yang berkaitan dengan perubatan. Lepas tu Ibnu Sina juga dah berjaya merawat Raja Hamidan iaitu Syams Ad-Daulah daripada penyakit kolik iaitu penyakit kembung perut. Jadi Ibnu Sina pun telah dilantik sebagai wazir untuk Syams Ad-Daulah. Lepas Syams Ad-Daulah mangkat pada tahun 1021, Ibnu Sina decide nak resign daripada jadi wazir. Beliau hantar surat dekat pemerintah Isfahan iaitu Ala Ad-Daulah untuk bagi tahu yang beliau nak berhijrah pergi ke Isfahan. Atau sekarang ni Isfahan ni adalah salah satu bandar dekat Iran. Bila putera Syams Ad-Daulah iaitu Sama Ad-Daulah dapat tahu, dia perintahkan Ibnu Sina dihukum penjara selama beberapa tahun. Bila Ala Ad-Daulah dapat conquer Hamidan, barulah beliau dibebaskan dan beliau terus berhijrah ke Isfahan. Masa sampai dekat Isfahan ni, beliau telah disambut dengan meriah dan Ibnu Sina sendiri rasa best gila duduk dekat Isfahan ni disebabkan kestabilan dan keselamatan dekat bandar ni. Beliau pun dah bebas daripada masalah-masalah politik ni. Jadi beliau dah bebas nak buat intellectual discussion untuk macam-macam jenis topik setiap hari Jumaat. Dekat sini juga Ibnu Sina dapat habiskan kitab Al-Shifa. Lepas tu beliau tulis Danashnamei Alai yang bermaksud buku ilmu pengetahuan, kitab Al-Najat buku keselamatan dan buat balik jadual astronomi yang baru yang lagi tepat. Beliau juga yang kata planet Venus ni lagi dekat dengan matahari berbanding dengan bumi. Beliau buat juga pemerhatian koordinat bintang dan bagi tahu yang bintang-bintang dekat langit ni bercahaya sendiri. So dekat sini kau nampak tak, Ibnu Sina ni punya zaman lebih kurang 1000 tahun dulu, tapi beliau dah boleh tahu banyak benda walaupun belum lagi ada teknologi yang ada macam sekarang. Sebelum pengakhiran hidup Ibnu Sina, beliau menjadi doktor dan penasihat kepada Muhammad Ibnu Rustam Dushman Ziyad, pemerintah dinasti Kakuyid. Disebabkan ikut Raja Muhammad ni banyak now travel, kesihatan beliau dah start terjejas. Ramai dah nasihatkan Ibnu Sina ni untuk slow down, tapi beliau degil. Beliau nak dapatkan sebanyak ilmu yang beliau boleh dapat. Bila Ibnu Sina sedar yang ajar beliau dah makin dekat, Ibnu Sina terus settlekan semua hal beliau macam bebaskan hamba, bagi sedekah kat orang miskin dan betulkan balik ketidakadilan yang beliau pernah buat. Akhirnya pada tahun 1037 Masihi ketika berumur 56 tahun, beliau meninggal dunia dan dikebumikan dekat Hamidan, Iran. Untuk pengetahuan korang, masa pengakhiran hidup beliau, Ibnu Sina ni baca Al-Quran je setiap hari non-stop sampailah ajal beliau sampai. Jadi begitulah perjalanan hidup beliau yang aku boleh kongsikan dengan korang. Tak banyak now sumber yang meyakinkan untuk aku kongsikan dengan korang, tapi benda yang paling banyak sumber ialah jasa dan sumbangan beliau terhadap ilmu-ilmu yang ada dalam dunia ni, terutamanya ilmu perubatan. Pengaruh Ibnu Sina ni memang kuat gila dalam bidang perubatan dekat Eropah. Kitab Al-Kanun fi Al-Tib atau The Canon of Medicine karya Ibnu Sina ni dah dijadikan bahan rujukan untuk pengamal perubatan selama 600 tahun. Buku ni terbahagi kepada 5 jilid besar iaitu buku yang ceritakan benda asas dan benda umum, buku penyakit organ, buku penyakit yang boleh merebak dekat seluruh badan, buku ubat-ubatan ringkas dan buku ubat-ubatan compound. Kemudian buku ni diterjemahkan ke dalam bahasa Latin pada abad ke-12. Banyak universiti dekat Eropah yang jadikan buku ni sebagai buku teks standard diorang sampai pertengahan abad ke-17. Buku ni juga diterjemahkan dalam banyak bahasa lain macam English, Sepanyol dan juga Itali. Sebab buku ni dianggap ensiklopedia lengkap dalam bidang perubatan. Apa yang menariknya pasal kaedah rawatan Ibnu Sina ni ialah beliau tak terlalu bergantung dengan kaedah rawatan teknikal semata-mata. Beliau ada juga masukkan elemen falsafah dengan unsur psikologi untuk merawat penyakit mental. Untuk tahun 2023 ni, kaedah ni dikenali sebagai perubatan psikosomatik. Ibnu Sina juga orang pertama yang jumpa teori anatomi dan fisiologi. Ibnu Sina ada tulis kaitan emosi dengan perubahan sistem badan, fisiologi tidur, pengaruh iklim terhadap kesihatan dan penyakit, dietetik, kepentingan air suci dan analgesik atau painkiller. Ilmu-ilmu ni telah dikembangkan secara drastik selepas zaman Ibnu Sina yang jadi punca wujudnya banyak aliran perubatan moden hari ini. Beliau juga menulis dengan tepat pasal penyakit kancing gigi, pleuritis, tuberkulosis dengan anthrax. Ibnu Sina juga bincangkan gambaran klinikal pasal meningitis, keradangan dekat selaput otak, mata, jantung dengan saraf. Seterusnya, Ibnu Sina juga dah bagi sumbangan besar dekat bidang farmakologi. Dalam kitab Kanun, beliau ada bincangkan pasal proses
persediaan ubat, preskripsi ubat yang sesuai untuk pelbagai jenis penyakit dan senaraikan jenis bentuk ubat macam antidot, pes, lozeng, minyak dan infus. Senarai ini lengkap dengan panduan macam nama sebatian, teknik penggunaan dan penyimpanan ubat. Jadi secara tak langsung ilmu ni dah galakkan pembangunan bidang farmasi. Ibnu Sina juga orang yang cipta ubat bius, cipta benang khas untuk jahit luka pembedahan, cipta picagari, cipta alat pembedahan, cipta kaedah pemerhatian dan analisis perubatan. Kaedah ni banyak menyumbang dalam kemajuan bidang perubatan moden. Kajian Ibnu Sina juga menjadi punca kaedah X-ray dengan ultrasound telah digunakan dalam perubatan moden. Itu baru dalam bidang perubatan. Itu pun baru sikit je aku explain. Ada banyak lagi tapi aku pun dah tak faham sangat sebab aku bukan budak medik. Aku takut kan aku dah salah explain. So korang tanyalah sendiri dengan budak-budak medik pasal ilmu Ibnu Sina ni. Selain daripada bidang perubatan, beliau memang dikenali sebagai seorang yang ada pengetahuan luas dan jenius dalam pelbagai bidang. Beliau dah tulis 68 buku teologi dan metafizik, 11 buku pasal astronomi, falsafah dan fizik dan 4 buku pasal sajak. Lepas tu beliau ada tulis 10 jilid ensiklopedia yang bertajuk Al-Shifa atau The Book of Healing. Tapi ini bukan buku yang suruh kau healing duduk atas kursi kat tepi pantai tu tau. Dalam buku ni ada ilmu pasal geologi, pembentukan gunung ganang, falsafah sains, logik, fizik pergerakan, daya projektil, teori kelajuan cahaya dan psikologi falsafah Aristotle. Untuk bidang fizik pula, Ibnu Sina ada terangkan pasal alam semula jadi ni dalam 8 konteks prinsip sains, iaitu sains dalam prinsip am, angkasa dan darat, unsur utama, meteorologi, mineralogi, botani, zoologi dengan psikologi. Berapa banyak G lah. Dalam bidang matematik pula, Ibnu Sina bahagikan matematik kepada 4 sains utama, iaitu nombor dan aritmatik, geometri dan geografi, astronomi dengan muzik. Ibnu Sina juga nampak yang ilmu logik ni adalah alat kepada falsafah, seni dengan sains yang patut kita berikan perhatian. Beliau sendiri dah kembangkan sistem logik beliau sendiri, iaitu logik Avicenna. Aku rasa dah sampai level ni korang pun dah pening kan nak fahamkan apa benda lah yang aku cerita ni kan. Jangan risau, ini aku pilih yang simple-simple je ni, yang mana aku rasa mudah untuk korang nak faham lah. Kalau kau baca apa yang aku baca masa nak tulis cerita ni, lagi kau pening nak faham tau. Punyalah banyak ilmu Ibnu Sina ni, kalau hidup lagi sekarang, aku rasa beliau dah boleh jadi Google bergerak dah. Barulah jenis yang sebenar. Sebelum aku nak tutup cerita untuk hari ni, aku nak bagi tahu yang Avicenna International College dekat Hungary telah ditubuhkan sempena nama beliau sebagai tanda penghargaan terhadap jasa beliau dalam bidang perubatan. Selain tu, ada satu filem Hollywood yang dibuat berdasarkan kehebatan ilmu Ibnu Sina, iaitu The Physician. Filem ni mengangkat kehebatan Ibnu Sina dan kehebatan ilmu perubatan dalam dunia Islam. Akhir sekali, lepas baca pasal Ibnu Sina ni, kajian beliau nila yang melengkapkan teori aku bahawa setiap ilmu dalam dunia ni berkait dengan kehidupan kita. Walaupun kita belajar tu math ke, accounting ke, geografi ke, tapi sebenarnya ilmu yang sama boleh dipraktikkan dalam kehidupan kita. Ilmu tu boleh digunakan untuk menambah baik cara kita hidup dalam dunia ni. Lama gila aku cari benda ni sebenarnya, sebab aku nak buktikan dekat anak-anak muda sekarang yang ilmu ni dituntut bukan sekadar untuk kau cari kerja atau untuk kau jadi kaya. Makin banyak ilmu kau, semakin bertamadun hidup kau, sebab ilmu ni akan mempengaruhi cara kau berfikir, apa keputusan yang kau nak buat dan cara kau berinteraksi dengan orang lain. Aku akan terus cari dan kumpulkan bukti bahawa ilmu ni lebih bernilai daripada duit dengan kerja kau. Bila aku dapat kumpul dengan lengkap nanti, aku harap aku dapat pupuk minat generasi baru untuk minat dengan ilmu. Itu je lah ucapan aku yang berbau ilmiah pada malam ni. Sampai sini je lah cerita aku pasal sejarah dan sumbangan Ibnu Sina secara ringkas. Kalau korang nak tahu lagi dalam, korang kena explore sendiri ya. Okey. Macam biasa, kalau korang ada pendapat, pandangan, nak tambah atau nak betulkan fakta aku, korang boleh tuliskan dekat ruangan komen dekat bawah. Dan kalau korang suka video ni, nak bagi hadiah dekat kita orang, korang boleh tekan button super thanks dekat bawah video ni juga. Yang paling penting, jangan lupa subscribe membership Keluarga Gigi Emas kalau nak dapatkan early access untuk video-video baru aku. Aku nak minta maaf andai kata aku ada terkasar bahasa, tersalah fakta ataupun penyampaian aku kurang menarik sikit hari ni. Maklum le, belum makan lagi, so lapar kan. So dia macam tak berapa nak perform, tak berapa nak aktif sangat. Nampak aku dah aktif balik tiba-tiba kan. Tak tahulah, buang terbiat nak mampu sekatnya. Terima kasih sebab sudi meluangkan masa korang untuk dengar cerita aku hari ni. Semoga kita dipanjangkan umur untuk berjumpa lagi dalam video yang seterusnya. Assalamualaikum dan salam Melaka bersejarah. Tiba-tiba kan.